Pastinya kita sering dengar tentang pendapatan aktif dan pendapatan pasif. Ada juga yang menyarankan kita perlu ada kedua-duanya sekali. Tapi sebelum kita meneruskan perbincangan kita kali ini, apa kata kita layan intro dulu. Yang belum menekan butang subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe sekarang supaya anda tidak ketinggalan video-video dari channel ini. Apakah yang dimaksudkan dengan pendapatan aktif? Pendapatan aktif ialah pendapatan yang diterima oleh kita semasa melakukan pekerjaan. Pendapatan ini perlukan usaha dan kerja berterusan untuk mendapatkan hasil. Kalau kita inginkan pendapatan aktif, kita perlu terus bekerja. Selain daripada itu, pendapatan aktif juga terbahagi kepada dua, iaitu pendapatan utama dan pendapatan sampingan. Pendapatan utama ialah kerja hakiki yang kita lakukan setiap hari, seperti bekerja sebagai seorang doktor, accountant maupun jurutera. Kita perlu bekerja untuk sebahagian besar hari untuk mendapatkan gaji. Sekiranya diberhentikan kerja, sudah pasti pendapatan utama ini akan terhenti. Pekerjaan lain seperti perunding hartanah dan pemilik bisnes yang bekerja sepenuhnya untuk menjalankan bisnes juga memerlukan pendapatan aktif walaupun masa adalah lebih fleksibel. Namun perlu diingat, disiplin sangat diperlukan kerana sekiranya kita malas, sukar untuk kita tingkatkan pendapatan. Kita juga tidak akan mempunyai pendapatan sekiranya berhenti bekerja atau diberhentikan. Sesetengah orang mempunyai pendapatan sampingan untuk menambah lagi pendapatan untuk menyara kehidupan. Terlalu banyak pekerjaan yang boleh dilakukan untuk menjana side income seperti pemandu Grab, menjadi dropship produk orang lain maupun berniaga kecil-kecilan. Seterusnya, mari kita berkenalan dengan pendapatan pasif. Tahukah anda apakah maksud pendapatan pasif? Pendapatan pasif adalah pendapatan yang memerlukan usaha dahulu, yang berupaya untuk menjana pendapatan berterusan untuk jangka masa panjang. Pendapatan pasif tidak memerlukan usaha yang berterusan untuk terus kekal menjana pendapatan. Ada beberapa jenis pendapatan pasif yang boleh kita terokai. Namun, kebanyakan pendapatan pasif memerlukan modal yang besar sebagai permulaan. Jom kita tengok contoh-contoh pendapatan pasif yang boleh kita buat sekali dan tuai hasilnya berkali-kali. Pendapatan pasif boleh diperoleh melalui pelaburan hartanah, dividen saham, pegangan dalam perniagaan, amanah saham, penulis buku. Pertama, pelaburan hartanah. Pelabur hartanah akan membeli rumah dan kemudian disewakan untuk menjana pendapatan bulanan. Hasil kutipan sewa setiap bulan digunakan untuk membayar ansuran bulanan pinjaman rumah. Kedua, dividen saham. Pelaburan saham merupakan di antara instrumen pelaburan yang berjanjikan keuntungan yang tinggi di samping risiko kerugian yang juga tinggi. Saham adalah pegangan hak milik dalam syarikat yang didagangkan di pasaran saham. Setiap pemilik saham berpotensi mendapat keuntungan dari kenaikan harga saham dan juga dividen yang diisytiharkan oleh syarikat. Setiap tahun, syarikat akan mengumumkan penyata keuntungan yang telah diaudit untuk sebaran umum. Syarikat juga akan mengumumkan sekiranya ada dividen yang boleh diambil daripada keuntungan untuk diberi kepada setiap pemegang saham. Ketiga, pegangan dalam perniagaan. Kebanyakan pemilik bisnes, terutamanya pengusahaan kecil dan sederhana yang bekerja sendiri atau membayar gaji sendiri dan terlibat secara langsung dalam bisnes, ini dikira sebagai pendapatan aktif yang memerlukan penglibatan secara berterusan. Namun, sekiranya kita pemilik bisnes dalam perkongsian perniagaan dan merupakan sleeping partner atau penyumbang modal yang tidak terlibat dalam pengurusan bisnes, ini adalah pendapatan pasif untuk kita menjana pendapatan tanpa perlu bekerja. Keempat, amanah saham.
Amanah saham merupakan instrumen pelaburan yang menggunakan kepakaran pengurus dana untuk melabur ke dalam syarikat-syarikat yang berpotensi memberi keuntungan. Pendapatan daripada amanah saham boleh dijana hasil daripada kenaikan harga unit amanah saham dan juga pengalihan pendapatan. Amanah saham tidak memerlukan modal permulaan yang tinggi untuk mula melabur. Selain daripada itu, modal pelaburan melalui amanah saham juga boleh menggunakan pinjaman daripada bank seperti ASP Financing. Kelima, penulis buku. Sekiranya kita mempunyai kepakaran tertentu dalam bidang yang kita cuburi, boleh pertimbangkan untuk menjadi penulis buku. Royalti akan dibayar kepada penulis buku berdasarkan jumlah buku yang terjual. Pendapatan kita akan berterusan selagi buku dicetak semula dan dijual di kedai-kedai buku. Persoalannya, apakah maklumat kewangan anda guys? Sila komen di bawah. Sekiranya diberi pilihan, sudah pasti kita mahukan pendapatan pasif kerana pendapatan ini akan berterusan walaupun usaha kita telah berhenti. Maklumat kewangan kita perlu difokuskan supaya pendapatan pasif kita boleh menampung perbelanjaan harian kita. Sekiranya tercapai, kita ada pilihan untuk tidak lagi bekerja untuk mendapat pendapatan aktif kerana perbelanjaan harian boleh ditampung oleh pendapatan pasif tanpa usaha yang berterusan. Demikian saja video pada kali ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ini. See you in the next video. Bye.